Assalamualaikum semua dan hai, selamat pagi. Hari ini anak-anak akan bersama saya Cikgu Fiza dalam tajuk pengenalan kepada kertas bahasa Melayu penulisan UPSR kod kertas 012 dan saya akan fokuskan kepada bahagian A. Okey. Dalam kertas bahasa Melayu penulisan ini ada 3 bahagian. Okey, bahagian A 10 markah, bahagian B 15 markah dan juga bahagian C 25 markah. Okey, seterusnya dalam kertas bahasa Melayu penulisan ini, okey, saya telah fokuskan kepada 3 bahagian yang utama. Okey, bahagian A membina ayat. Okey, gambar. Contohnya ada 3 gambar dibagi. Gambar tunggal, gambar bersiri dan juga gambar berpusat. Okey. Seterusnya bahagian B menulis ulasan. Okey, terdiri daripada bahan sastra dan juga bahan bukan sastra. Okey, bahan sastra seperti cerita, pantun, sajak, syair. Okey, bahan bukan sastra pula terdiri daripada gambaran, dialog, ucapan, syarahan, keperihalan. Okey, bahagian C ialah bahagian yang mempunyai markah paling tinggi iaitu 25 markah. Okey, terdiri daripada karangan. Okey. Contohnya ialah karangan berformat dan juga karangan tidak berformat. Okey, karangan berformat contoh saya bagi surat rasmi, surat kiriman tidak rasmi, dialog, ucapan, syarahan, perbahasan, catatan harian, berita. Okey, karangan tidak berformat contohnya cerita, melengkapkan cerita, keperihalan atau gambaran, autobiografi, biografi, fakta atau rencana. Okey, serta perbincangan. Okey, saya tunjukkan juga di sini contoh-contoh soalan kertas bahasa Melayu penulisan UPSR. Contohnya bahagian A, okey, awak boleh tengok dia bagi gambar tunggal. Okey, dalam ni ada berbagai aktiviti ataupun kata kerja yang dilakukan. Okey, ini adalah contoh soalan bahagian B. Okey. Okey, yang terdiri daripada contoh jenis-jenis pengangkutan awam. Okey, bahagian C ada 2 soalan dan kamu dikehendaki menjawab 1 soalan sahaja. Okey. Okey, kita masuk pada tajuk hari ini ialah bahasa Melayu penulisan bahagian A. Okey, sebelum awak mulakan dan juga memahami tajuk ini, awak perlu sediakan satu buku aktiviti yang berwarna pink. Okey, buku aktiviti UPSR yang kamu boleh dapatkan di kedai buku. Okey, yang kedua, okey, kamu perlu sediakan buku penulisan kuning bahagian A. Okey, dalam sepatutnya kamu ada 3 buku utama. Okey, jadi kamu kena sediakan buku bahagian A. Tulis di sebelah kanannya A. Okey, sediakan alat tulis. Okey, kita masuk pada standard kandungan pembelajaran kita pada hari ini ialah 5.3 iaitu memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Okey, seterusnya kita tengok apa dia standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran ialah memahami dan menggunakan pelbagai kata majmuk dalam pelbagai situasi dengan betul. Okey, kita tengok objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah murid-murid akan dapat memahami penggunaan ayat yang mengandungi ayat majmuk. Okey, membina ayat majmuk menggunakan kata kerja dan kata hubung yang sesuai berdasarkan situasi, membina sekurang-kurangnya 3 daripada 5 ayat yang gramatis. Okey, ini saya sertakan bahagian A. Okey, apa itu bahagian A? Awak cakap bahagian A ialah membina 5 ayat.
Betul, tapi yang paling utama ialah awak memindahkan maklumat yang terdapat di dalam gambar. Okey. Okey, format soalan UPSR. Awak boleh tengok kan? Okey, yang pertama dia kata soalan memindahkan maklumat yang dimuatkan dalam bahagian A kertas penulisan UPSR. Okey, dalam menjawab bahagian ini, masa yang dicadangkan ialah selama 15 minit. Okey. Hanya satu soalan sahaja yang dikemukakan dan soalan itu harus dijawab. Okey, kemudian 10 markah diperuntukkan bagi soalan ini. Okey, seterusnya kamu dikehendaki menulis 5 ayat yang lengkap berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Okey, jelas semua? Faham? Okey, awak perhatikan gambar yang pertama. Okey, ini adalah contoh gambar tunggal. Okey. Okey, kita baca ayat sama-sama. Okey, gambar di bawah ini menunjukkan keadaan di sebuah taman rekreasi. Okey, tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Okey, awak perhatikan gambar, awak tulis kata kerja. Awak bulatkan gambar dan tulis kata kerja. Okey, awak tengok di nota di sebelahnya tu. Okey, tulis 5 ayat yang berkaitan dengan gambar yang diberikan. Okey, kamu perlu lebih mengutamakan aktiviti yang melibatkan kata kerja. Okey, kamu perlu mengutamakan aktiviti yang melibatkan kata kerja, iaitu perbuatan. Okey, kamu boleh memberikan nama kepada watak. Okey, faham? Jelas? Okey, kamu boleh memberikan nama kepada watak. Okey, yang ketiga, tulis ayat dalam bentuk urutan. Okey, contoh 1, 2, 3, 4 dan juga 5 ataupun urutan A, B, C, D dan E. Okey, biasa yang cikgu ajar ialah tulis nombor 1 hingga 5. Okey, awak cari gambar yang paling dekat dan bulatkan pada aktiviti ataupun perbuatan. Okey, kita tengok yang pertama ialah siapa? Seorang murid sedang berjoging di taman rekreasi. Okey, siapa yang duduk berehat tersebut? Okey, sedang duduk berehat. Okey, yang ketiga, bermain badminton. Okey, yang keempat, melakukan senaman gayut. Okey, yang kelima, bersiah-siah di taman. Okey, ada juga satu lagi perbuatan atau kerja di belakang sana, iaitu membaca buku. Awak nampak tak? Okey, nampak tak? Saya boleh bulatkan di sini. Okey, bahagian murid yang membaca buku di bawah pokok. Okey, nampak? Jelas? Okey, seterusnya. Okey, dah dapat kata kerja dia ataupun perbuatan, kamu boleh terus kepada menjawab soalan. Okey, perhatikan langkah-langkah menjawab soalan. Okey, yang pertama, baca arahan dan fahami kehendak soalan. Okey, gariskan kata kunci dalam arahan. Okey, yang pertama saya ulang, baca arahan dan fahami kehendak soalan. Okey, yang kedua, gariskan kata kunci dalam arahan. Okey, apa yang perhatikan saya, murid-murid ramai yang tidak membaca soalan ataupun kehendak soalan.
Okey, perkara yang perlu kamu buat ialah baca arahan dan juga soalan dahulu. Okey, langkah yang kedua ialah teliti gambar atau bahan grafik yang diberikan. Okey, bulatkan 5 perkara penting berdasarkan kehendak soalan. Okey, teliti gambar atau bahan grafik yang diberikan. Okey, bulatkan 5 perkara penting berdasarkan kehendak soalan. Okey, yang ketiga, langkah seterusnya, langkah yang ketiga. Okey, bina 5 ayat yang gramatis berdasarkan maklumat tersurat dari gambar. Okey, jangan tulis maklumat yang tiada dalam gambar. Okey, buat 5 ayat yang gramatis berdasarkan maklumat tersurat. Okey, apa yang kamu faham tentang tersurat? Okey, tersurat ialah apa yang kita nampak di dalam gambar, yang jelas nampak di dalam gambar. Okey. Seterusnya, langkah keempat ialah semak ayat yang ditulis agar tiada kesalahan dari segi ejaan, tanda baca, imbuhan dan struktur ayat. Okey, kamu dah tulis ayat yang lengkap, kamu semak. Kemudian tanda koma, tanda noktah dan juga huruf besar di permulaan ayat. Okey, kebiasaannya kamu tak letak tanda noktah di belakangnya. Okey, pastikan setiap kali habis sahaja ayat, kamu terus letak tanda noktah ataupun tanda titik. Okey. Okey, yang pertama, okey, dalam membina bahagian ini ada 3 cara yang biasa saya gunakan. Contohnya, cara yang pertama ialah skop. Okey, skop apa? Skop ialah siapa, kata kerja, objek dan juga penjelasan. Okey. Yang kedua ialah sibu di mana. Okey, tetapi saya akan tunjukkan dengan awak pada hari ini ialah cara 1, iaitu menggunakan SKP. Okey, standard kandungan pelajaran, itu short form dia. Okey, SKP ini merujuk kepada siapa. Okey, siapa ataupun watak. Okey, yang kedua, kata kerja ataupun buat apa. Okey, yang ketiga ialah perluasan ayat. Okey, yang kamu boleh letakkan di mana, bila, kenapa dan juga mengapa. Okey, siapa? Okey, kamu tengok gambar yang tadi semula. Okey, merujuk kepada Ahmad. Okey, berjoging di taman rekreasi itu ialah kata kerja ataupun perbuatannya. Okey, pada waktu petang. Okey, yang kedua, Aminah duduk berehat di atas bangku sambil menghadap ke tasik. Saya diingatkan lagi sekali. Okey, perbuatan tersurat. Okey, perbuatan yang kamu nampak dengan jelas. Okey, seterusnya kita pergi yang ketiga. Okey, 2 orang budak lelaki bermain badminton untuk mengisi masa lapang mereka. Okey, yang keempat, seorang budak lelaki melakukan senaman gayut kerana mahu menguatkan otot lengannya. Okey, seorang wanita bersiar-siar di taman sambil menyorong kereta bayi. Awak nampak perbuatan yang telah saya bulatkan tadi? Okey, saya pindahkan kepada tertingkap maklumat ini. Okey, awak nampak tak tulisan-tulisan merah yang telah saya bulatkan ini? Okey, contoh bulatan yang saya telah buat pada perkataan sambil, untuk dan juga sambil.
Okey, ini merujuk kepada perkataan kata hubung. Okey, ayat yang lengkap ataupun ayat majmuk mesti mempunyai kata hubung. Okey, saya tekankan balik, ayat yang lengkap mesti mempunyai kata hubung. Okey, awak perlu salin semula ayat dari tertingkap maklumat itu dalam nombor mengikut urutan seperti ini. Okey, nombor 1. Okey. Tulis balik daripada tertingkap maklumat tu, kamu tulis balik. Okey, Ahmad berjoging di taman rekreasi pada waktu petang. Okey, cuma kamu salin sahaja. Okey. Yang kedua, Aminah duduk berehat di atas bangku sambil menghadap ke tasik. Okey, yang ketiga. Okey, 2 orang budak lelaki bermain badminton untuk mengisi masa lapang mereka. Okey, seterusnya yang keempat. Ambil sahaja daripada tertingkap maklumat tadi, awak pindahkan dalam bentuk ayat sebegini. Okey, seorang budak lelaki melakukan senaman gayut kerana mahu menguatkan otot lengannya. Okey, yang kelima. Okey, seorang wanita bersiar-siar di taman sambil menyorong kereta bayi. Okey, selesai menjawab soalan. Okey, awak ingat beberapa perkara penting yang nak saya tekankan. Okey, yang pertama. Okey, jangan tulis maklumat yang tidak terdapat dalam gambar. Okey, saya tekankan, jangan tulis maklumat yang tidak terdapat dalam gambar. Okey, yang kedua, jangan tulis ayat dalam bentuk perenggan. Apa yang saya maksudkan di sini ialah kamu tidak boleh sambung ayat yang pertama. Contoh, Ali bermain badminton di padang titik bersama-sama dengan rakannya. Okey, itu maksud dalam bentuk perenggan. Okey, jelas? Okey, yang ketiga, jangan ulang kata kerja yang sama. Okey, 5 aktiviti yang ditulis mestilah berlainan. Okey, yang keempat, gunakan kosa kata yang pelbagai, tepat dan sesuai dengan gambar. Okey, yang kelima. Okey, sekiranya bahan rangsangan ialah gambar bersiri, pastikan kamu menulis ayat bagi setiap gambar. Okey, gambar bersiri ni, okey, nanti saya akan tunjukkan dalam kelas kita secara Google Meet. Okey, yang kelima dan peringatan yang paling penting, jangan tulis kurang atau lebih daripada 5 ayat. Okey, jika kamu menulis 6 atau lebih, ayat-ayat tersebut tidak akan dikira. Okey, jelas semua? Okey, seterusnya saya jelaskan tentang kesilapan lazim yang biasa murid-murid lakukan. Okey, yang pertama, contohnya menggunakan kata ganti nama, diri atau watak yang diberikan seperti ibu saya, abang dan sebagainya. Contoh, kamu letak ibu saya sedang bersiar-siar sambil menyorong kereta adik. Salah. Tidak boleh guna perkataan ibu, ayah, abang ataupun kakak. Okey? Yang kedua. Okey, menulis masa dan nama tempat kecuali jika dinyatakan dalam gambar. Contohnya, okey, kamu Aziz berjoging pada pukul 5 petang di Taman Rekreasi Tasik Biru. Okey, di situ ada tak menunjukkan masa? Tak ada kan?
So, kamu tidak boleh menulis masa dan juga tempat. Yang ketiga, menulis ayat yang tidak perlu atau tidak menjawab soalan. Contoh, gambar yang ditunjukkan di atas adalah tentang seorang budak yang sedang berjoging. Kamu gunakan ayat tersebut balik, ayat soalan tersebut balik. Biasanya kalau yang sebegini, kita buat dalam bahagian B, iaitu membina ulasan. Seterusnya, kesalahan yang sering kamu lakukan. Berulang-ulang kali. Kalau cikgu tegur pun masih buat yang sama. Menggunakan penanda wacana untuk mewujudkan hubungan antara ayat. Contoh, selain itu, kakak Ali juga suka bersia-sia di taman. Kamu gunakan penanda wacana. Contoh, selain itu, antaranya. Yang ini biasanya kita gunakan dalam membina ulasan. Betul? Apa yang paling penting, tulisan kamu biar jelas dan kemas. Penting agar ayat yang kamu bina dapat dibaca dan difahami. Oleh itu, tulislah dengan cermat dan kemas. Cikgu tegaskan dekat sini, tulisan biar kemas. Ini saya tunjukkan latihan atau kerja rumah kamu dalam buku aktiviti yang berwarna pink tu. Cikgu harap semua dah beli di kedai buku. Kalau kamu belum beli lagi, kamu boleh print yang ini ataupun kamu cari kata kerja salin semula dalam buku Bahasa Melayu penulisan yang berwarna kuning itu. Bila dah siap ayat kamu tu, kamu snap gambar dan hantar dengan cikgu. Jelas? Ini cikgu terangkan sedikit, ada 12 syarat-syarat menulis ayat. Rumusan apa yang saya dapati daripada kesilapan-kesilapan murid yang telah lakukan. Yang pertama, perlu menulis nombor 1 hingga 5. Yang kedua, menulis ayat bagi gambar yang nampak sahaja. Yang ketiga, menggambarkan apa yang berlaku. Yang keempat, ada watak, pelaku, siapa, juga boleh guna nama, beberapa orang, 2 orang, iaitu kata bilangan. Yang seterusnya, yang kelima, aktiviti atau kata kerja yang ditulis mestilah tepat. Yang keenam, ada huraian ayat ataupun perluasan. Yang ketujuh, mula membina ayat dengan melihat gambar yang paling dekat. Maksudnya, kamu bina ayat melalui gambar yang paling dekat. Dalam makanan pun, apabila kita makan, sunnah Nabi dah pesan dengan kita ambil makanan yang paling dekat. So, yang ini pun dalam gambar, kamu hendaklah mengambil ayat yang paling dekat. Seterusnya yang ke-8, bilangan perkataan antara 8 hingga 12 perkataan. Satu-satu ayat itu mestilah mempunyai bilangan perkataan antara 8 hingga 12 perkataan. Yang ke-9, tulis hanya 5 ayat sahaja. Tidak boleh lebih. Saya ingatkan lagi, tulis hanya 5 ayat sahaja. Yang ke-10,
Jangan tulis ayat berbentuk cerita. Okey, ini bukan kamu nak buat karangan. Kamu buat ayat. Okey, yang ke-11. Tidak perlu menggunakan penanda wacana. Okey, selain itu antaranya, okey, untuk bahagian A ni tidak boleh atau tak payah buat langsung. Okey. Yang ke-12, ayat mestilah gramatis, iaitu ayat yang betul dari segi bahasa dan struktur ayat. Okey? Faham semua? Jelas? Okey. Sekian. Terima kasih. Okey, ingatan saya, jaga diri, jaga solat dan kekal di rumah. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.